Baik, terima kasih sahabat kita Najib yang berada di Langkawi untuk membawakan perkembangan di Langkawi yang dibawakan bersama dengan kita. Baik, kita akan berjeda seketika dan kita akan terus saja untuk berceritakan tentang peranan lembaga zakat khususnya dalam memastikan agar mereka yang terkesan akibat wabak COVID-19 ini dapat dibantu dan juga dapat dibela sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Betul. Jadi kami ingin bawa anda ke zakat seketika. Ini ada topik berkenaan asnaf care zakat Kedah Food Bank bersama dengan tetamu Syekh Zakaria Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Negeri Kedah. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah saudara, hari ini kita akan berita langsung dari negeri Kedah Darul Aman. Dan topik yang akan kita bincangkan pada pagi ini pastinya berkait dengan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Dan sejak PKP dilaksanakan bermula 18 Mac lalu, pelbagai pihak terkesan ataupun menerima kesan langsung daripada pelaksanaan arahan PKP ini. Dan pastinya ramai penduduk yang terjejas, sama ada terputus bekalan makanan ataupun terputus pendapatan. Dan pelbagai pihak juga tampil memerlukan bantuan kepada mereka yang terjejas. Dan antara yang kehadapan membantu adalah Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK. Dan untuk mengupas dengan lebih lanjut apakah bantuan-bantuan yang telah pun disalurkan kepada penduduk yang terjejas, bersama saya ketika ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif LZNK iaitu yang berbahagia Syekh Zakaria Osman. Tuan Syekh, terima kasih sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi Tuan Syekh, boleh teruskan dengan perinciannya apakah bantuan-bantuan yang telah pun disalurkan kepada mereka yang terjejas semasa PKP? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia. Pertama sekali suka saya maklumkan bahawa dalam tempoh PKP Perintah Kawalan Pergerakan ini, seperti mana yang disebut oleh Saudara Fakrul tadi, semua masyarakat terjejas, tidak kira apa latar belakang. Jadi di negeri Kedah, ke bawah Duli Amang Mulia Tuan Konsultan Kedah telah pun berkenan supaya satu peruntukan tambahan dikeluarkan bagi tujuan menampung penderitaan rakyat-rakyat Kedah, khususnya di kalangan fakir dan miskin yang terputus bekalan makanan. Sehingga hari ini dalam tempoh PKP, Lembaga Zakat Negeri Kedah telah mengeluarkan peruntukan sebanyak 19.9 juta bagi tujuan menyediakan makanan, keperluan makanan kepada seluruh masyarakat Kedah yang kita agih mengikut fasa bermula daripada PKP sehinggalah hari ini. Kita ada 4 fasa dan kita agih melalui pusat bekalan makanan fakir miskin ataupun Food Bank Zakat Kedah di 578 masjid di seluruh negeri Kedah. Dan peruntukan selain daripada peruntukan yang berupa bekalan makanan, kita juga telah memutuskan supaya semua sekolah-sekolah agama, pondok-pondok di seluruh negeri Kedah yang masih ada pelajar yang tidak pulang ke rumah bersama dengan keluarga, kita akan bekalkan barangan keperluan pada seminggu sebelum Ramadan semua keseluruhan pondok dan sekolah yang ada di dalam negeri Kedah. Yang kedua, yang seterusnya ialah kita telah, Tuan Konsultan telah pun berkenan supaya pelajar-pelajar anak-anak Kedah yang berada di luar negara, di kalangan pelajar yang
berada di dalam perintah PKP ini diberi sumbangan sara hidup sebanyak RM500 seorang. Seluruh anak-anak Kedah di seluruh negara, di luar negara, terutamanya yang paling ramai di Mesir, di Jordan, di Indonesia, ada di Yaman, ada di Maghribi. Jadi kesemua mereka ini akan mendapat pemberian sekaligus sara hidup dalam tempoh PKP ini. Seorang akan mendapat RM500. Dan makanan di masjid-masjid, Tuan Syekh, dari segi jumlah barangan ataupun keperluan tu, dia dibagi secara one off ataupun sepanjang masa ada makanan di masjid? Okey. Agihan bekalan makanan dalam tempoh PKP ini kita telah susun kepada 4 fasa. Fasa pertama telah pun selesai kita agih 3 minggu yang lalu pada awal perintah PKP. Fasa kedua sekarang sedang berjalan, berperingkat mengikut daerah. Setiap masjid akan menerima 300 beg beras, 600 tin sardin dan 300 botol kicap. Bermakna setiap keluarga sekali fasa agihan, setiap karya akan memberi manfaat kepada 300 keluarga. Dan setiap fasa ini akan memberi manfaat kepada 173,400 keluarga di seluruh negeri Kedah setiap fasa. Dan fasa yang kedua ialah pada akhir Ramadan untuk persiapan Aidilfitri. Dan fasa yang keempat ialah selepas Aidilfitri. Jadi ini fasa-fasa yang telah pun kita tetapkan. Walau bagaimanapun kita menyadari bahawa mereka yang terputus bekalan makanan ini setiap hari akan bertambah. Lagi lama tempoh PKP, maka lagi ramai kumpulan yang terputus bekalan makanan. Jadi Tuan Syekh, kalau kita tengok antara yang terjejas ibu tunggal, warga emas, golongan fakir miskin pastinya, dan juga tidak terkecuali golongan peniaga-peniaga kecil yang terputus pendapatan mereka disebabkan tidak boleh berniaga dan sebagainya. Jadi adakah zakat juga menyediakan bantuan untuk golongan seperti ini, dan jika ada, bagaimana kaedah untuk mereka memohon dan kaedah pengedaran bantuan itu sendiri? Boleh rinciannya? Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa sehingga kini Lembaga Zakat Negeri Kedah mengagihkan bekalan makanan atas sifat mereka yang terputus bekalan makanan yang tidak kira apa latar belakang. Jadi kita sehingga ini kita tidak ada satu peruntukan khusus untuk peniaga kecil, ibu tunggal dan sebagainya. Dalam tempoh PKP kita tumpu kepada mereka yang terputus bekalan makanan. Siapa saja yang terputus bekalan, bukan untuk menyimpan bekalan, tapi terputus bekalan makanan, mereka boleh dapatkan melalui penolong amil di masjid qaryah masing-masing. Dan perlu saya tegaskan bahawa agihan yang dilakukan oleh Lembaga Zakat ini sebagai sokongan daripada skim-skim perancangan yang dilaksanakan oleh kerajaan pusat, seperti mana yang dia telah diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, dan di kawasan juga ada peruntukan daripada ahli parlimen, DUN dan sebagainya. Jadi kita harap apa yang dilakukan oleh Lembaga Zakat ini sebagai menyokong dan memperlengkapkan keperluan kepada mereka yang terputus bekalan makanan. Jadi Tuan Syekh, saya difahamkan Lembaga Zakat Negeri Kedah juga ada menubuhkan ataupun melancarkan asnaf care. Mungkin Tuan Syekh boleh jelaskan apakah pelaksanaan asnaf care, tujuan penubuhan mereka? Ya, dalam tempoh PKP ini kita menyedari bahawa semasa awal PKP pembelanjaan agihan zakat Kedah kita defisit 9 juta. Sebelum PKP, bila berlaku PKP, kita mengeluarkan peruntukan hampir 20 juta. Sekiranya keadaan ini berterusan, maka kita bimbang kita akan terputus
dana bagi tujuan meneruskan bantuan kepada golongan asnaf, maka Jabatan Kuasa Agihan Lembaga Zakat Kedah telah mengambil tindakan mewujudkan satu tabung bagi tujuan sumbangan orang ramai kepada Lembaga Zakat Kedah bagi membantu Lembaga Zakat Kedah untuk menyediakan dana bagi tujuan agihan khusus dalam PKP ini. Maka kita lancarkan satu tabung yang kita namakan sebagai Asnaf Care. Alhamdulillah, dalam tempoh hampir 3 minggu pelancaran, setakat pagi ini kita dapat kutipan sebanyak 358,000. Jadi ini memberi ruang kepada orang ramai untuk menyumbang kepada Lembaga Zakat Kedah. Dalam sumbangan yang kita boleh sumbang kepada lembaga zakat serendah RM2.40 nilai sebotol kicap. Jadi bagi saya, yang kedua ialah kaedah yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Dalam keadaan kita berada dalam keadaan kesempitan, kita perbanyakkan sedekah. Jadi sedekah ini, satu, boleh memberi ketenangan kepada diri kita, yang kedua boleh menghindarkan penyakit. Nabi SAW menyebut, dawu mardakum bis-sadaqah, ubatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Jadi kalau ramai orang bersedekah dalam keadaan kita terkepung PKP dalam musibah, mudah-mudahan keberkatan itu mempercepatkan Allah angkat musibah wabak kepada kita. Pastinya bila diterangkan oleh Tuan Syekh mengenai Asnaf Care tadi, ramai di luar sana yang tertanya-tanya bagaimanakah kaedah untuk diorang menyalurkan sumbangan ataupun sedekah ke dalam Asnaf Care ini. Boleh Syekh ceritakan sikit bagaimana caranya untuk diorang bagi sumbangan untuk untuk memberi sumbangan kepada Lembaga Zakat Kedah, anda hanya perlu layari asnafcare.com.my. Anda akan dapat melihat sendiri bagaimana proses sumbangan boleh dilakukan dan boleh memilih item-item barang yang kita sumbang, ataupun kita hanya memilih kupon-kupon untuk ditagih serendah RM2.40 hinggalah ke angka yang besar. Kita hanya perlu layari asnafcare.com.my. Sebelum kita mengakhiri topik bincangan kita pada pagi ini, saya mungkin ada kata-kata nasihat kepada Tuan Syekh kepada mereka di luar sana yang terjejas, yang memerlukan bantuan, dan juga mereka yang sebenarnya berkemampuan tetapi nak juga bantuan daripada zakat dan juga pihak-pihak lain. Mungkin ada nasihat untuk golongan seperti itu juga, Tuan Syekh. Terima kasih. Sudah pasti kita setiap hari dihujani oleh pelbagai persoalan. Semua orang bertanya bagaimana untuk mendapatkan bantuan daripada lembaga zakat. Dalam suasana PKP ini, kita menyadari bahawa setiap hari mereka yang terputus bekalan makanan semakin bertambah. Konsep yang ada pada lembaga zakat ialah memberi bantuan kepada mereka yang terputus bekalan. Jadi bukan bermakna bila berlaku PKP, mereka yang tidak terputus bekalan juga perlu meminta bantuan. Sebab konsep kita ialah bukan menyimpan bekalan. Konsep zakat ialah membantu mereka yang terputus bekalan. Perkara yang kedua ialah dalam waktu sebegini Allah mendidik kita supaya lahirkan simpati, belas kasihan, tanggungjawab, amanah. Ada mereka yang masih mempunyai bekalan makanan, setiap hari mereka meminta untuk menambah bekalan makanan. Dalam waktu yang sama, kita perlu menyadari sekiranya kita mengambil keperluan dalam keadaan masih ada orang lagi yang amat memerlukan, kita telah mencuri hak mereka. Jadi ini bagi saya, malapetaka ini Allah mendidik kita supaya bagaimana menginsafi bahawa sekiranya kita terambil hak orang lain, maka mereka akan terus derita dan menderita. Perkara yang kedua yang ingin saya tekankan ialah dalam keadaan sekarang semua golongan masyarakat, khususnya fakir dan miskin, tertunggu-tunggu hak mereka. Hak mereka datang daripada mana? Daripada orang-orang kaya. Jadi saya menyeru kepada semua golongan
mereka yang mempunyai lebihan harta yang wajib berzakat, taksirkan zakat anda secara tepat pada waktu ini, supaya mereka yang menanti-nanti dan menunggu-nunggu hak mereka daripada kita, mereka mendapat hak yang sebenar, dengan perasaan yang jiwa yang besar, dengan amanah dan tanggungjawab, dengan keikhlasan yang ada pada orang kaya dan kesabaran yang ada pada orang miskin. Allah angkatkan musibah kita dengan cepat, insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan Syekh sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi saya kira setakat itu sahaja perkongsian yang dapat saya bawakan langsung dari negeri Kedah Darul Aman. Jadi kepada anda di luar sana, duduk di rumah, jangan keluar. Kami akan salurkan maklumat kepada anda dari semasa ke semasa. COVID-19 kita pasti menang. Jadi kembali bersama rakan penyampai di Selamat Pagi Malaysia. Silakan.